Hari ini sekolah SMK Simpang 4 di bawah Persatuan PVMA, Penyediaan dan Pembuatan Makanan, berasa bertuah kerana kita telah dapat mengundang 2 orang penceramah yang mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang lah untuk memberikan ceramah mengenai tajuk keselamatan dan kebersihan di dalam penyediaan makanan lah. So kita akan mulakan dengan Puan Siti Syamira dulu ya. Okay. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan Puan Siti Syamira Muhammad Mastam. Beliau merupakan pegawai teknologi makanan, lulusan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu, dan beliau mempunyai pengalaman pekerjaan sepanjang 10 tahun sebagai pegawai teknologi makanan dengan KKM, 1 tahun dengan swasta sebagai quality assistant ataupun quality control di hospital dan Eon dan in-flight catering. Bila tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Puan Siti Syamira untuk meneruskan ceramah lah. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap semua dengar ya suara saya. Cikgu Amri dengar suara saya ya? Saya dengar yang jelas. Pelajar-pelajar dengar tak? Pelajar-pelajar dengar tak suara Puan Siti Syamira? Tolong bagi respon. Dengar. Okey, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Petang ni kali pertama lah saya bagi ceramah kepada pelajar-pelajar melalui Google Meet. Selalunya kita bagi pada silang makanan lah. Jadi hari ni sebelum rasanya kebanyakannya baru lepas makan, ngantuk lagi, saya share satu video yang berkaitan dengan keselamatan makanan. So boleh tengok yang ni dulu. Amongst us, in our homes and close to the food we eat, live some mysterious, tiny, yet extremely energetic creatures. Much smaller. These are microorganisms, extremely small living beings. There are 3 different types of microorganisms. The good ones help to produce foods and drinks such as cheese and yogurt, fermented meat, and fermented vegetables. Some other microorganisms are annoying. These are the bad ones. They are responsible for the foul smell, bad taste, and repulsive look of rotting food. But they normally don't cause diseases. But it's the other kinds of microorganisms that we really need to be afraid of. They don't cause food to smell bad, and they don't change the way it looks. They are the dangerous ones, and it's necessary to be very careful with them. These are known as pathogenic microorganisms, and they can cause severe illnesses, such as stomach pains, vomiting, diarrhea, fever, and even death. They're deceitful, invisible, and dangerous. These tiny beings are very, very prolific. To increase in number, they need food, water, time, and warmth. They can multiply very quickly. Fortunately, no matter how strong and frightening these microorganisms are, they are preventable and vulnerable. It takes as little as 5 simple rules. 5 behavior keys to get rid of them. Protect yourself and your family from diseases in the home. The rules are easy to apply. These are your 5 keys to safer food. Keep clean to prevent contamination. Separate raw and cooked foods to avoid cross-contamination. Cook thoroughly to kill microorganisms.
Keep food at safe temperatures, either hot or cold, to prevent bacterial growth. Use safe water and safe raw materials to avoid contamination. Food producers are the ones primarily responsible for the safety of the food you buy. But you can protect yourself and your family from diseases in the home by applying the 5 keys to safer food. Use them. You also have a role to play. Saya harap tak ngantuk lah dengan ceramah petang-petang ni. So memang dah biasa kelas kan? Okey, saya teruskan. Tadi tu sedikit sebanyak berkaitan dengan 5 keys lah ataupun 5 kunci keselamatan makanan. Saya share slide. Okey, hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan keselamatan makanan lah. Apa dia keselamatan makanan tu? Kita biasanya kita menitik beratkan makanan yang kita makan tu mesti kena sedap, mesti murah. Tapi kita jarang tengok untuk makanan yang kita makan tu mesti nak kena selamat. Sebab makanan yang nak selamat tu kita tak nampak. Sebab tu macam kita tengok tadi dalam video yang saya tunjukkan tadi, bakteria tu kalau kita boleh nampak memang kita boleh buang dia macam tu je. Tapi sekarang kita memang tak boleh nak nampak dan kita kena ada kita kata precaution ataupun pencegahan kira sebelum berlaku apa-apa kejadian keracunan makanan. So keracunan makanan tu apa? Keracunan makanan tu adalah satu penyakit yang mana berlaku selepas kita makan dalam tempoh 1 hingga 36 jam. Even sehingga 3 hari pun boleh disebabkan oleh makanan yang kita makan yang telah tercemar ataupun beracun. Selain daripada keracunan makanan, ada juga penyakit bawaan makanan lah. Mana makanan yang kita makan menyebabkan jangkitan penyakit seperti keracunan, seperti typhoid juga, taun, kolera, dysentery, hepatitis A. So kenapa kita kata keracunan makanan ni tak berlaku pada semua orang? Itu macam kita tengok kan, bila jadi kes keracunan makanan ni daripada 5 orang, 3 orang ataupun 2 orang sahaja yang kita kata sakit perut. Tapi dia makan makanan yang sama sebab ia bergantung kepada immunity seseorang tu lah. Maksudnya tahap ketahanan badan dia. Kalau ada satu orang tu yang badan dia tak kuat ataupun dia ada penyakit, jadi dia boleh kita kata mempunyai risiko yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang kita kata lebih sihat. Selain itu macam orang tua, lepas tu kanak-kanak, bayi, ibu mengandung, itu juga adalah golongan yang berisiko. Mana kalau kata keracunan makanan itu biasanya dia akan makan makanan yang sama dan mengalami simptom yang sama seperti muntah, loya, pening, demam, sakit perut dan ciri-ciri lah. So saya pergi pada next slide. Okey, kalau tadi keracunan makanan saya cakap disebabkan oleh makanan, jadi keracunan makanan juga boleh disebabkan oleh beberapa faktor lah. Mana kita kata sama ada dari segi mikroorganisma yang kita tak nampak macam dalam video tadi tu. Mikroorganisma seperti bakteria, seperti virus. Sekarang macam COVID-19 ni kan, ada virus yang memang kita tak nampak. Kita keluar, kalau kita nampak, kita memang dah boleh elak dia. Tapi sekarang kita tak nampak, kita masih boleh keluar lagi, kita masih boleh berbual dengan kawan, berbual dengan jiran dan sebagainya. Yang kedua, pencemaran jenis kimia lah. Pencemaran kimia ni adalah pencemaran sama ada yang sengaja ataupun tak sengaja ataupun melalui proses. Ketiga adalah pencemaran secara fizikal. Pencemaran fizikal ni yang mana kita boleh nampak. Seperti macam kalau kita makan kat luar, kadang-kadang ada stapler kat dalam, ada kayu kat dalam. Macam kita tengok gambar yang saya share kat dalam ni, kalau boleh nampak, memang ada nampak ada makhluk kat situ kan. So ada makhluk yang juga turut berkongsi makanan dengan kita. So macam ni kita panggil pencemaran kimia pada kentang. Mana kalau kata adik-adik nampak pada makanan, pada kentang macam ni, jangan ambil, jangan gunakan dia. Even kalau kata boleh masa pilih tu, jangan pilih yang kentang bahagian ni dengan beranggapan kita boleh buang sebahagian daripada dia. Sebab dia mengandungi toksik mana berbahaya kepada kita lah. Agak-agak ni binatang apa? Kenapa saya letak gambar ni kat sini? So yang ini adalah ikan buntal. Kalau kata di rakan-rakan kita di Sabah Sarawak, biasanya makan ni macam biasalah sebab biasanya memang dia dah jadi makanan rutin je. Tapi
dia ada racun yang berbahaya yang boleh menyebabkan dia menyerang pada saraf kita, menyebabkan kematian. Yang ni ayam ni memang dah dalam keadaan tak elok lah. Okey, macam saya cakap tadi, mikroorganisma seperti bakteria suka pada beberapa keadaan seperti kelembapan tinggi. Maksudnya kalau kata yang mengandungi air yang tinggi, pH yang pH biasa, suhu pada suhu zon berbahaya. Maksudnya suhu macam suhu bilik kita ni lah. Maksudnya kalau makanan tu terdedah pada luar, itu adalah keadaan yang mana bakteria tu sangat suka. Kemudian masa, kalau kata bakteria tu tadi, macam yang kita nampak dalam video tadi tu, dia ada satu saja dia boleh jadi dua boleh jadi empat jadi 8 jadi 16. Kalau kita tengok kadar pertumbuhan bakteria ni, dalam tempoh 8 jam dia akan hasilkan 7 juta dan 1 juta ataupun 500,000 sel saja boleh menyebabkan sakit perut. Okey, so kalau kata makanan kita biarkan pagi sampai ke petang, memang kita tengok boleh ada sampai 1 bilion sel. So selain daripada itu, sumber makanan pun mainkan peranan jugalah untuk faktor pembiakan bakteria. Mana makanan yang berprotein tinggi, macam susu, ikan, daging, ini memang makanan favourite dia. Juga makanan yang sedia dimakan lah. So contoh yang saya tunjukkan dekat sini pula adalah contoh-contoh makanan yang biasanya ada bakteria yang saya sebutkan tadi, seperti Bacillus cereus, Salmonella, Staphylococcus aureus, toxin. Saya tak minta adik-adik hafal, tapi boleh tahu supaya kita boleh elakkan, kita boleh buat pencegahan sebab bakteria-bakteria ni dia ada PL dia punya sifat dia yang dia bila keadaan macam ni dia suka, bila keadaan macam ni dia suka. Lain-lain, macam kita kawan-kawan ada yang perangai macam A lain, B lain, C lain, macam tu juga. Kalau kita kata makanan yang dah terdedah hari ni sepanjang hari pagi sampai petang, tak apalah, malam nanti kita panaskan je, nanti matilah semua bakteria. Tak ya, sebab ada setengah bakteria yang walaupun kita dah masak dia tak akan mati sebab dia dah ada spora dan toksin dekat situ. Okey ke setakat ni? Ke pening lagi? Okey. Pelajar tolong bagi respon, dengar tak? Dengar tak pelajar? Semua ngantuk ni, ke nak panggil nama? Okey ke? Kalau kata nak tanya soalan, nanti boleh raise hand je ya. So saya teruskan lah, tak apa Cikgu Amri, saya teruskan je. Okay. Macam saya cakap tadi, dia ada kriteria-kriteria yang dia suka. So kat sini, dekat dalam persekitaran kita ni, memang ada banyak sangat jenis bakteria. Tak terhitung banyaknya. Macam virus, ada nama COVID-19, ada H1N1, ada HIV. Macam tu juga bakteria, dia ada banyak jenis. Jadi salah yang saya masukkan dalam slide ni adalah yang biasanya kita kata biasa kes keracunan makanan yang bila kita pergi siasat ada daripada ni. Just untuk fahamkan saja dalam beberapa kita kata bakteria ni, ada bakteria yang tahan haba seperti Bacillus cereus ni yang biasanya ada pada bijirin seperti nasi. So kalau kata nasi, macam kita masak nasi goreng, nasi tu kita masak sehari sebelum, esok tu kita panaskan. Tapi nasi tu kita biarkan semalaman dekat luar, dekat dalam periuk nasi. Kita tak simpan dalam peti ais. Jadi kemungkinan nasi tu dia dah hasilkan bakteria yang cukup untuk menghasilkan spora dan toksin yang tahan haba. Kita panaskan dia, kita goreng pun nasi tu, bakteria tu tak akan mati. Toksin tu dia tak akan mati. Sebab toksin tu dia macam boleh, dia macam kita kata satu yang kita kata dia tahan lah, dia tahan haba. Dia tak akan terputus, dia boleh hidup lagi. Dia boleh menyebabkan kita sakit perut. Sama juga Staphylococcus aureus ni pada badan manusia. Jadi ni commonnya daripada badan manusia, kulit kita, hidung kita, muka kita, bila kita sentuh anggota tubuh kita, sebenarnya ada bakteria. Mana kalau kata kita tak cuci tangan dengan baik, kita handle makanan, jadi kemungkinan kita dah transfer bakteria kepada makanan tu. Dan kemudian makanan tu kita biarkan pada suhu dan masa yang sesuai untuk dia hidup. Sebab tu tadi saya sebutkan pasal faktor pembiakan bakteria tadi supaya kita boleh faham mana bakteria ni bila keadaan dia sesuai yang dia suka, dia akan hasilkan spora, dia akan hasilkan toksin, dia akan membiak dengan banyaknya. Dan kita tak boleh nak hapuskan dia. Macam Staphylococcus aureus, Bacillus cereus ni kita tak boleh nak hapuskan dia. Sama juga dengan Clostridium botulinum ni, kita tak boleh nak hapuskan dia dengan suhu yang
kita kata kuat pun tak boleh nak hapuskan dia. Okay, Salmonella biasa kita dapati pada daging dan ayam lah. Kalau biasa dengan keracunan makanan yang berlaku di Kedah disebabkan oleh ayam masak merah waktu kenduri kan, dia disebabkan oleh bakteria yang Salmonella. So kalau kata dalam jumlah yang mencukupi, dia 500,000 sel sahaja. Maksudnya kalau berada makanan tu di luar dalam tempoh dalam lebih 4 jam saja, dia boleh menyebabkan sakit perut. Okay, E. coli adalah berpunca daripada manusia, daripada najis. Puan, saya nak tanya yang kes yang puding buih tu berpunca pada bakteria apa Yang kat Kelantan tu. Kelantan ke Terengganu puding buih kan? Kat Terengganu. Terengganu. Kalau tak salah saya, puding buih tu daripada Salmonella. Salmonella Okay, Sebab dia pakai telur. Dia pakai telur. Telur tu dia tak masak dulu. So, Salmonella dia memang bakteria yang kita panggil. Dia boleh kita panggil dia tak tahan haba. Kalau macam Bacillus aureus ni, dia tahan haba kan. Kita bagi suhu panas, dia tak mati, spor dia tak terhapus. Tapi Salmonella ni, kalau kita masak cukup-cukup, dia memang akan mati. Sebab tu kalau kata puding buih tu dia makan raw, macam kita makan telur telur goyang kan. Sama juga. Dia raw kan. Sebab tu kalau kata Mak Saleh, dia ada ukur suhu lagi untuk masak telur. Dia panggil apa tu, telur 55 degrees. Macam tu lah lebih kurang. Sama macam daging juga kan kalau western kan dia ada raw, medium rare. Kita tekan kat tangan kan. Kalau kita kat tangan. Raw, medium rare tu kan. Jadi kalau kata ayam tak ada raw, medium rare. Ayam memang well done saja kan. Kita tak makan ayam yang raw. Terima kasih. Sama, terima kasih tanya. Okay, next kita pergi pada pencemaran kimia. So pencemaran kimia ni ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak boleh nampak. So kalau kita tengok gambar yang saya share dekat sini, ada gambar beberapa yang kita kata ada bukanlah pencemaran kimia, yang ini diletakkan secara sengaja. Jadi pencemaran kimia dia boleh jadi dalam keadaan 3 keadaan, sama ada semula jadi ataupun ditambah dengan sengaja ataupun dia adalah disebabkan oleh pencemaran secara tak sengaja. So kalau kata semula jadi tu macam 3-NCPD dalam kicap, mana bila dalam keadaan tertentu dia akan hasilkan sendiri 3-NCPD tu. Sama juga dengan makanan bergoreng. Makanan bergoreng biasanya dia akan hasilkan akrilamid. Dia kalau kata kita makan makanan tu dalam jumlah yang banyak, dia akan boleh menyebabkan sakit-sakit lain lah. Tapi kita makan tu, kita kata makanlah apa saja asalkan dalam jumlah yang berpatutan, dalam jumlah yang sederhana, bukan banyak. So kita tengok gambar yang saya share dekat sini, gambar teh kan. Cara kita nak uji sebenarnya antara makanan yang kita tidak benarkan, KKM tidak benarkan diletakkan bahan pengawet, bukan bahan pengawet, bahan pewarna adalah teh. Sebab teh sendiri dia ada pewarna semula, dia punya pewarna semula jadi dia. Jadi kita tak nak ditambahkan dengan pengawet yang sintetik. Jadi kalau kata adik-adik kat rumah ataupun anak-anak kat rumah, anak kot dekat rumah yang kita kata nak test teh yang mak ayah beli dekat rumah tu adalah teh yang kita kata tak diletakkan pewarna, senang je cara dia. Kita just ambil 1 cup cawan, kita letakkan air pahit, air sejuk, maksudnya bukan air panas, kita masukkan 1 sudu kecil teh. So bila kita masukkan 1 sudu teh tu, kalau dia terus mengeluarkan warna yang terang macam gambar nombor 1 tu memang mengandungi bahan pewarna. Tapi kalau dia slow lambat dia keluar warna, tu tak mengandungi bahan pewarna. Okay, So ada juga yang diletakkan sengaja, macam kita tengok ayam kan, ada setengah dia letakkan aniline. Dia letakkan bahan pewarna sebab katanya konon-konon untuk menampakkan seolah-olah ayam tu lebih sihat, berherba dan sebagainya. Kadang dia letak pewarna sebab pewarna ni murah je. Jadi banyaklah pelbagai jadi. Ada setengah tu diletakkan dengan sengaja untuk menambah baik keadaan. Sebab orang kita kadang-kadang macam nak makan roti, nak beli tepung, kita beli tepung yang warna putih. Jadi kita kata kita benarkan kepada pengeluar pengilang makanan ni untuk ditambahkan bleach. Bukan bleach macam klorok kat rumah tu, bukan. Ini bleach makanan untuk melunturkan warna tepung tu. Tapi dalam jumlah yang kita kawal, dalam jumlah yang dibenarkan sahaja.
bukan dalam jumlah yang kita tak benarkan. Sebab tu dia boleh jadi juga sebagai pencemaran bila diletakkan secara berlebihan. Okay, saya pergi pada next. Jadi saya tekankan juga untuk sebab memandangkan audiens saya pada hari ini adalah pelajar-pelajar yang saya rasa 80% adalah wanita. Betul? Ke bukan? Ke semua sekali? Semua sekali. Betul Puan, 80% wanita. 80% wanita. Jadi kebanyakannya nak cantik, nak sihat, nak kurus. Jadi banyak yang terpengaruh dengan iklan-iklan dekat Facebook, iklan dekat Instagram, iklan dekat TikTok. Makan untuk produk-produk yang mengandungi kita kata residu dadah yang mana berbahaya. Dia claim kata sihat tapi tak ada logo KKM, tapi tak ada apa-apa. Jadi kita kata memang amat berbahaya terutamanya pada usia muda untuk makan sebab saya ada satu dekat rumah yang umur 16 juga macam adik-adik dekat dalam ni yang sama juga yang mudah terpengaruh. Dan tahu-tahu je tiba-tiba ada susu nak putihkan kulit. Yang ni memang berbahayalah sebab kalau kata makanan kita memang tak benarkan ada residu dadah seperti sibutramine dan sebagainya. Ini bahaya sebab lama-lama dia akan menyebabkan kita punya buah pinggang rosak. Kita akan hilang selera makan. Kita dah tak nak makan nasi dah. Kita tak nak makan sayur dah. Kita cuma nak makan makanan tu saja. Ataupun kita nak makan makanan yang kita kata tinggi ajinomoto, kita nak makan makanan yang kurang sihat. Tapi yang tu akan pergi kepada Puan Liana nantilah. Jadi pastikan makanan yang kita pilih ataupun produk yang kita pilih di pasaran tu adalah produk yang selamat. Mesti ada logo KKM. Kemudian saya sentuh sikit berkaitan dengan amalan pengendalian makanan yang salah lah memandangkan tahun ni memang tak ada masuk lagi pada ke kitchen kan, tak ada masuk lagi ke kelas untuk buat testi masak. Tapi saya rasa kebanyakannya ni memang ada semangat yang membuat-buat untuk masak. Memang suka sangat cooking kat rumah dengan family kan. So ni adalah amalan pengendalian makanan yang salah lah. Maksudnya kalau kata kita masak, lepas tu kita terus sentuh dengan tangan. Utamanya jika kita nak jual makanan kita tu. Jadi kalau kata di kalangan kita ni ada yang menjual makanan, pastikan kita tak menyentuh makanan secara langsung. Maksudnya mesti menggunakan pengepit ataupun sarung tangan. Tidak menyentuh rambut dan kulit, tidak menyentuh anggota tubuh kita yang lain. Sebab tadi macam saya cakap, dekat badan kita ni memang kaya dengan Staphylococcus aureus. Jadi secara tak langsung kita akan transfer bakteria yang ada pada badan kita ni kepada makanan. Okay, saya pergi pada pemilihan bahan mentah lah. Okay. Untuk pemilihan bahan mentah, kita kena sentiasa pastikan lihat hidu dan rasa ya. So kalau kita tengok untuk pemilihan bahan mentah ni, saya bahagikan kepada beberapa kategori seperti basah dan kering. Kerana basah dekat sini ada ikan, ayam, sayur dan buah. Dan kering kita ada beras dan rempah. Jadi kalau kita pilih bahan mentah, sebagai contoh ikan lah dekat sini. So ikan kita pastikan ikan tu ada sisik dia warna cerah, tak tertanggal, kulit dia tebal, mata dia jernih. Macam kita tengok pada contoh gambar ni kan, mata dia jernih, bulat lagi, shiny. Dia kulit hitam dekat tengah tu, kornea dia memang nampak dengan jelas lah. Kemudian insang dia mesti berwarna merah cerah, isi segar dan anjar. Macam juga sotong. Kalau kita tengok dekat pasar, kebanyakan sotong kulit dia dah naik warna biru, warna merah, warna purple. Itu maksudnya dia dah lama dan dia tak dijaga dengan baik dan letak ais dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok sotong dekat dalam laut, dia tak warna purple, dia tak warna merah, dia tak warna merun. Dia warna putih. Jadi semakin putih sotong tu adalah semakin baru. Sama juga dengan udang. Kalau kata udang, semakin dia tegak, semakin dia kita kata fresh. Kalau udang tu makin bengkok, maksudnya udang tu makin dah lama lah. Kepala dia dah tak attach, lepas tu kita boleh nampak ada bintik-bintik pada badan dia. Itu maksudnya dia dah makin lama. Itu bagi ikan dan hasilan ikan lah, saya panggil udang termasuk juga ikan jugalah. Kemudian bagi kategori ayam, kita boleh tengok pada kulit ayam tu dia warna cerah, tak lebam, dia tak ada lendir, tak bau busuk. Kalau kata dia ada lebam-lebam tu kadang-kadang dia tanda ayam beku dia bawa masuk keluar kan. Kemudian bila kita beli, pastikan organ dalaman ayam tu diasingkan. Okay, kemudian untuk sayur dan buah-buahan, kita pilih sayur yang tak layu dan kering, tak lembik, tak berubah warna atau bau busuk. Jadi kalau kata kita pilih dekat pasar tu, kita tengok yang tak ada kuning-kuning lagi kat tepi. Tapi kalau kata ada serangga, kadang-kadang lebih baik sebab dia kemungkinan
dia tak ada letak kita kata serangga spray untuk Racun serangga. racun serangga, betul, racun serangga, dia tak letak racun serangga. Tapi tak adalah kita pilih sayur yang dah berlubang semua, nanti kita nak makan apa dah semua berlubang kan. Okay, so kalau kata untuk bahan kering pula, kita pilih yang tak lembab atau basah, tak reput dan berkulat. Lepas tu tak ada serangga atau bahan asin kat dalam dia, pembukusan masih sempurna. Lagi satu tips untuk bahan kering, sebelum beli tu kita check dulu dia punya label dia. Untuk label dia, kita pastikan dia mesti ada nama produk, dia mesti ada nama penghilang. Kalau kita beli makanan yang tak ada nama penghilang, kalau kata jadi apa-apa kita susah nak cari kan. Jadi selain daripada tu, makanan tin, kotak juga kita pastikan tak kemek, bocor dan berkarat. Okay, so saya pergi pada next slide. So kalau nak tanya boleh raise hand ya. Okay, tadi kita dah pilih bahan mentah, sekarang kita pergi kepada kaedah nyah beku. Kalau kata contoh bahan mentah yang kita beli itu adalah dalam bentuk frozen dan perlu dinyah beku. Bukan semua barang frozen perlu dinyah beku ya. Kalau kata adik beli macam nugget, dia dah ada instruction dekat situ tidak perlu dinyah beku. Tapi kalau kata kita beli bahan mentah di pasar, ayam ataupun ikan, kita simpan di dalam tempat beku, kemudian kita nak masak, dia ada 3 kaedah nyah beku. Satu, menggunakan microwave yang mempunyai fungsi defrost. Yang kedua, bahagian penyimpanan sejuk, chiller lah, bahagian peti sejuk biasa, bukan tempat beku. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan air mengalir. Kenapa kita nak kena nyah beku? Supaya kalau kata kita masak di bahagian, kita katakan kita masak, biasanya bila kita masak satu, macam contoh gambar dekat tepi kataan kaedah nyah beku ni, makanan berbentuk pepejal. Bila dekat tengah ni masih ada lagi ais, yang maksudnya dia tak betul-betul nyah beku dengan betul, protein dekat luar ni dah masak sebab protein di nature pada suhu 60 degree Celsius. Jadi bila dia masak, dia dah seal bahagian luar ni, dalam masih tak masak lagi. Okay, jadi kaedah yang paling senang lagi, yang paling senang biasanya yang kita gunakan adalah air mengalir. Air mengalir, tapi tak boleh pakai air yang di dalam rendaman lah. Sebab bila kita rendam, dia akan melambatkan lagi proses untuk nyah beku. Sebab proses nyah beku, kita tak benarkan lebih daripada 2 jam sebab terlalu lama dekat luar, dia akan menyediakan kita kata jumlah bakteria. Okay. Untuk pengendalian bahan mentah yang betul, semasa kita kendalikan bahan mentah, kita pakai sarung tangan ataupun peralatan pengikut dan sebagainya. Kita kacau guna tangan. Kita cuci dengan bersih dan bukan di atas lantai macam ni lah. Kemudian kita gunakan peralatan yang berasingan. Maksud peralatan berasingan kat sini, papan pemotong yang kita gunakan untuk dan pisang kita gunakan untuk potong ayam, kita tak gunakan bercampur dengan kita potong sayur yang sayur mentah. Utamanya macam kalau kita masak nasi ayam kan. Masak nasi ayam, timun, tomato, salad, kita tak makan yang dah masak, kita makan yang raw. Jadi kita tak boleh gunakan papan pemotong yang sama. Kalau kata kita gunakan papan pemotong yang sama, pastikan dicuci dengan bersih. So saya pergi kepada kawalan pencemaran silang. Ini yang kami panggil sebagai pencemaran silang. Kenapa kami panggil pencemaran silang? Sebab macam tadi saya tunjukkan tadi pada bakteria tadi tu kan. Certain bakteria dia suka certain makanan, certain food dia suka. Jadi kalau kata bakteria, kata contoh yang ada pada daging E. coli, boleh kemungkinan ada pada sayur ataupun boleh ada pada ikan. Dan ikan kadang-kadang dia boleh mengandungi bakteria Vibrio parah, kemungkinan ada pada sayur disebabkan oleh pencemaran silang. Kadang-kadang penyimpanan kita dalam peti sejuk, kadang-kadang disebabkan oleh papan pemotong ataupun pisau kita yang tak berasingan. Jadi kami dekat sini juga tak sarankan untuk papan pemotong jenis kayu. Kalau kata adik-adik ada guna juga kat rumah, pastikan papan pemotong kayu yang digunakan tu dalam keadaan yang baik dan smooth lah. Sebab lama kelamaan biasanya papan pemotong kayu tu susah untuk dibersihkan. Kita akan nampak dia crack kat situ, nanti dia akan lama-lama jadi hitam kan. Okay. So next saya sentuh sikit berkaitan dengan kain lap sebab tadi saya sentuh berkaitan dengan pencemaran silang. So bila kita pakai kain lap, kan kain lap yang kita gunakan tu adalah berasingan untuk jenis dia. Maksudnya kalau kita nak guna untuk lap pinggan mangkuk kita yang sedia untuk makan tu mestilah kain yang bersih lah. Kalau adik tengok dekat sini ada gambar kain lap ataupun kita panggil kain buruk lah. Kita panggil kain buruk ni memang sangatlah buruk. So kita bila kita sentuh dia secara tak langsung,
bakteria yang banyak dekat sini pun ada kat tangan kita dan boleh sentuh juga makanan. Okay, saya pergi pada kawalan proses makanan ya. Kalau tak faham boleh tanya ya. Kalau tak faham boleh tanya. Okay. So kawalan proses ni saya pergi kepada lebih detail untuk kaedah bila kita memasak yang kebiasaannya adalah bila kita buat proses memasak. Seperti basuh dan rendam, pastikan air yang digunakan tu air yang bersih, bekas yang digunakan juga bersih. Kemudian proses memotong dan mengupas, macam saya cakap tadi, perlu diasingkan mengikut jenis dan makanan sedia dimakan perlu dibasuh sebelum dikupas. Kemudian kalau kata kita dah kupas, kita simpan dalam bekas yang bertutup lah. Dan bagi proses merebus, bahan mentah dibasuh sebelum rebus dulu. Terutamanya telur lah. Kita boleh nampak kebanyakannya. Kalau kata dekat luar kadang ada setengah tu dia tak basuh dulu kan sebelum digunakan. Jadi kalau kata tadi telur tu biasanya kadang dengan bakteria salmonella macam Cikgu Amri tanya tadi. Jadi boleh masuk ke dalam makanan juga. Dan proses rebusan pastikan sampai mendidih. Kadang jangan biar ada pink. Kalau kita masak rebus daging tu kan kalau ada pink lagi tu dia maksudnya dia belum cukup masak lagi. Dan kandungan air mesti lebih daripada kuantiti produk. Bagi proses penggoreng pula, saiz kuali pun perlu bersesuaian dengan kuantiti. Kalau saiz kuali terlalu kecil, dia tak cukup haba tu untuk pergi ke satu kawasan. Kalau ayam yang digoreng, bahagian tengah ayam tu pastikan tiada darah. Ni macam tadilah, kita kena nyah beku dengan betul. Next slide adalah berkaitan dengan pengenalan menu berisiko. Kita KKM banyak juga kejadian keracunan makanan yang kita siasat yang bila kita siasat adalah makanan datang daripada makanan yang sama. Jadi kita buat beberapa kita kata kawalan untuk makanan yang kita kata lebih sedikit berisiko berbanding dengan makanan lain. Selain daripada yang 4 ni sebenarnya ada lagi tapi saya senaraikan 4 ni saja dulu. Seperti macam roti canai dan roti jala. Roti canai dan roti jala macam saya cakap tadi ada juga yang tak basuh dulu telur sebelum digunakan. Kemudian adunan tepung yang digunakan. Banyak setengah tu dia buat adunan tepung sehari sebelum dia letak dekat luar saja. Kita kata memang tak sesuai sebab lama-lama kita kata Bacillus tadi tu bakteria yang suka pada digirin tinggi karbohidrat tadi tu dia boleh membiak dan menghasilkan spor dan toksin. Okay, yang kedua nasi goreng sama juga tadi. Bakteria yang suka sangat ada pada makanan digirin ni Bacillus. Jadi dia boleh hasilkan spor dan toksin kalau kita tak simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk tu memang sangat berharga. Jadi apa-apa pun kita masuk dalam peti sejuk. Jadi pastikan peti sejuk kita tu tak terlalu padat jugalah. Kalau dia terlalu padat pun nanti suhu dia jadi tinggi dan sesuai untuk pembiasan bakteria. Okay. Telur rebus yang dikupas juga tak boleh disimpan lebih daripada 4 jam. Kebanyakannya telur yang belum direbus tu memang tahan lama tapi telur kalau dah rebus, kalau dah kupas memang tak boleh tahan lama sebab kita dah sentuh dia, kita dah introduce bakteria kat situ. Kemudian ulam-ulaman. Ulam dan buah dibasuh yang ni, ulam kita memang tak masak kan, kita terus makan macam tu je, salad kita tak masak, kita makan macam tu je. Perlu kita handle dengan keadaan yang sangat bersih. Yang keempat, sambal. Sambal ni favourite, saya ingat semua pun suka sambal. Sambal nasi lemak, dalam nasi sambal ayam masak merah. Semua pun ada sambal kan, kita rakyat Malaysia dah biasa makan makanan yang bersambal. Jadi mesti dimasak sehingga mendidih. So kalau kata hari tu kita masak ada baki lagi, kita jangan campurkan dengan yang baru. So kalau kata yang lama ni dengan yang baru, jadi kalau kata dua-dua kita campurkan, dia akan rosak cepat lah. Dan kita amalkan lihat rasa sebelum kita gunakan. Okay, next, kawalan suhu dan masa masak. Memang sangat penting kawalan suhu dan masa masak. Sebab kalau kita tak kawal betul-betul, memang bakteria tu memang sukalah sebab suhu zon berbahaya ataupun suhu yang keadaan bakteria suka tu 5 sampai 65 degree Celsius. Kalau kata dalam keadaan suhu tu, suhu macam suhu bilik ni, memang dia suka sangat. Jadi kalau kita rebus ke, kita goreng, pastikan titik tengah makanan tu capai 70 degree Celsius. Macam mana nak capai? Celup tangan dalam minyak ke? Tak kan? Kita pakai termometer lah. Biasanya kalau kata nanti ada kita kata mengadakan ataupun berpeluang bekerja dekat kedai makan ataupun berpeluang kerja di makanan ataupun kantin dan sebagainya, kita sarankan untuk ada termometer untuk cek suhu. Sebab kalau tak, kita tak tahu suhu dalam makanan tu berapa. Ya, ni kalau kita tengok cerita macam MasterChef dan sebagainya, memang dekat sana memang dia dah biasa untuk
gunakan termometer untuk sukat suhu makanan. Semua kita sini berdasarkan pengalaman. Okay. Kemudian minyak, pastikan minyak panas, baru kita masukkan makanan kita, dan pastikan dah makanan yang kita masak tu dah dinyah beku dengan sepenuhnya. Kemudian saiz yang seragam. Kalau kita tak potong dengan saiz yang seragam, masa suhu masak tu dia akan berbeza-beza lah. Sama kalau kita buat stick kan, kita buat satu. Okay. Kemudian setelah siap kita masak, pastikan dia tak dihidang lebih daripada 4 jam sebelum dimakan. Maksudnya dalam tempoh 4 jam mesti kita makan. Kurang daripada 4 jam kita mesti makan. Sebab macam saya cakap tadi, dia akan ada sangat banyak sel, kita kata bakteria tadi yang akan boleh menyebabkan kita sakit perut. Okey. Ini adalah jenis-jenis penyimpanan bahan mentah, mana sejuk beku kita simpan bahagian atas, sejuk kita simpan di bawah. Tapi kalau kita ada makanan yang sedia dimasak macam kek ke ataupun makanan kita baki kan, kita masak banyak, kita asing siap-siap dah. Jadi kita pastikan kita letak di bahagian atas. Ais ni dia letak bahagian atas untuk makanan yang sedia dimasak. Sedia dimakan. Makanan sedia dimakan kita letak bahagian atas, kemudian makanan mentah kita letak dekat bahagian bawah. Kemudian bahan kering kita masukkan dalam bekas yang kedap udara. Okey. Kalau kata penghidangan makanan bagi tak kira lah penjualan ke ataupun untuk di rumah ke, kita pastikan sentiasa bertutup lah supaya dia tak diburung lalat. Kawasan, terutamanya kawasan area Simpang 4, kita panggil seberang pantai selatan lah, daripada Simpang 4, Sungai Bakap, Kenibun Tebal ni kita memang banyak sangat ladang ayam. Kalau ladang ayam ni dia macam-macam ladang, ada kambing, ada lembu. Jadi lalat memang banyak kat kawasan kita, jadi kita pastikan kita punya makanan ni ditutup. Jangan ditindih macam ni. So sebab bahagian bawah pinggan kita tak nampak kan, dikotor. Jadi dia akan kerja pada makan di bawah dia. Sama juga dengan bila kita bawa makanan, pastikan jari kita tak masuk dalamnya. Okay. Macam dekat sini juga kita tekankan untuk tidak menggunakan macam surat khabar. Surat khabar sebagai penyerap minyak. Kita ada banyak alternatif lain penyerap minyak. Kita ada tisu, kita ada kertas penyerap minyak. Kita tak gunakan surat khabar sebab surat khabar kita gunakan untuk membacakan. Dan surat khabar biasanya dia dibawa di handle sebab dia bukan tujuan dia untuk makanan. Dia di handle untuk tujuan baca dia. Kadang kita dia letak dekat tepi jalan, kena asap jalan, kena habuk kenderaan dan sebagainya. Dan selain daripada tu, dia ada juga tulisan dakwat carbon tu kan, dan dia boleh kena pada makanan. Okay. Untuk pilihan memang kita dah sedia maklum, polystyrene memang tak dibenarkan lah. Sebab bila dia kena dengan haba yang makanan panas tadi tu kan, dia akan kita kata migrate daripada plastik, daripada polystyrene tadi tu ke dalam makanan. Okay. So daripada 5 kunci yang saya sebutkan dalam video tadi tu dan dalam yang saya senaraikan kat sini, kita juga gunakan air yang bersih, air dari filter dan air tapis serta bahan mentah yang selamat. Kita percayakan diri kita buat lihat hidu dan rasa sebelum kita makan. Itu sahaja. Terima kasih. Ada soalan? Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Syamira. Okey, pelajar-pelajar ada soalan tak? Pelajar-pelajar ada soalan tak nak ditanyakan kepada Puan Siti Syamira? Tidur dah. Tak ada. Semua faham? Semua faham tak apa penjelasan yang diberikan oleh Puan Siti Syamira? Cikgu Amri, kelas memasak tu memang biasanya setiap pelajar kemahiran akan kalau kebiasaannya akan masuk ke dapur lah. Masuk bengkel. Dia orang punya kelas 4 kali seminggu masak. Oh, kerap jugalah 4 kali seminggu. Ni macam ni tak adalah masak kiranya kalau kata Tak ada sebab rumah dia orang buat teori je lah. Tak ada task. Buat teori je lah. Okey. Okey, kalau So, ada apa-apa soalan. Siapa ada soalan tadi? Aina. Aina ada soalan tak? Tak. Tak ada soalan.
Okey, saya nak tanya Puan, kalau suntikan typhoid tu kan yang setahu saya, suntikan typhoid adakah wajib bagi setiap pengendali makanan? Setiap pengendali makanan tu memang wajib untuk ambil suntikan typhoid lah. Sebab dia untuk melindungi diri kita sendiri jugalah. Sebab kita takut jadi pembawa daripada bakteria Salmonella typhi. So 3 maksudnya tahun kalau sekali. kalau penjaga-penjaga kat luar tu maksudnya dia memang dia orang memang perlu kena ada suntikan typhoid lah. Wajib. Kalau tak ada suntikan typhoid, kita boleh compound. Inspektor kesihatan boleh Oh. compound. Okey. Untuk pengendali makanan, selain pada suntikan typhoid, diorang juga wajib untuk ada kursus latihan pengendali makanan. Kita panggil kursus SLPM lah, di mana di dalam kelas tu dia ajarlah cara mengendalikan makanan. Kursus tu selama 3 jam. Kalau macam kita hari ni 30 minit je dengan saya, kalau diorang menghadiri kursus latihan pengendali makanan tu 3 jam dan dia ada latihan. Dia ada exam lah. Yang tu kira sekali seumur hidup kan ataupun macam mana? Betul. Sekali seumur hidup je. Ataupun kalau kata perlu untuk kita minta dia repeat, baru dia perlu repeat. Oh, okey. Yang lain ada soalan lagi tak? Pelajar-pelajar? So dekat dalam saya punya slide, saya tak senaraikan cara pakaian. Sebab saya tak ingat diorang akan ada jual. Tapi kalau kata bagaimana peniaga makanan, pengendali makanan tu, dia wajib untuk pakai penutup kepala untuk cover semua rambut dia. Tak boleh pakai aksesori, tak boleh pakai cincin, tak boleh pakai cincin dekat hidung pun tak boleh. Dia kena pakai satu pakaian pelindung lah, apron. Lepas tu kasut kena kasut bertutup. Apron, sarung tangan tak wajib. Ya? Tapi bab pasal polistrin tadi kan, saya tengok macam masih ramai lagi peniaga yang menggunakan polistrin ni sekarang ni. Ada balik mungkin sebab tempoh PKP ni kan, tempoh PKP ni dia orang pun ramai yang tak meniaga dekat kedai makan kan. Tapi memang kata polistrin dia boleh ada. Masyarakat saya pun memang dia study untuk bidang packaging ni memang boleh migrate bahan kimia ke dalam makanan. Tapi ada akta tak yang boleh dikenakan compound kepada peniaga yang menggunakan polistrin? Kalau kata penguatkuasaan untuk polistrin tu hanya setakat ni kita kerja sekarang kat Penang kan. Di Penang memang kita tak benarkan, mana majlis boleh ambil tindakan compound. Memang boleh dan compound dia sangat besar. Itu di bawah kuasa majlis PBT lah. Betul, sebab kalau di bawah KKM kita tak compulsorykan tak boleh pakai sebab untuk makanan sejuk, mana kalau kita kata plastic migration ataupun kita kata leaching daripada bahan kimia tu dalam keadaan makanan yang berminyak, dalam keadaan yang panas, suhu yang sesuai. Tapi kalau kata macam mana kalau dia jual makanan yang sejuk, macam sandwich dan sebagainya. Jadi kita tak ada peraturan tu lagi. Okay. So pelajar-pelajar tak ada soalan ya? Semua faham ya? Tolong bagi respon. Faham. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Puan Siti Syamira di atas kesudian beliau untuk memberikan ceramah sedikit mengenai kebersihan dan keselamatan makanan kepada pelajar-pelajar Persatuan Program Vocasional Menengah Atas Penyediaan dan Pembuatan Makanan lah. So diharap mungkin lepas ni kalau buka sekolah mungkin kami akan menjemput lagi untuk sesi-sesi ceramah yang lain datang ke sekolah lah kalau dibenarkan untuk bersemuka lah. Okay. So terima kasih banyak Puan Siti Syamira. Terima kasih juga. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, pelajar-pelajar, sekarang kita akan teruskan ceramah kita dengan penceramah kedua, Puan Nurliana binti Saidin. Beliau merupakan pegawai sains pemakanan, bertugas di Klinik Kesihatan Bandar Tasik Mutiara, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Pemakanan UKM Kuala Lumpur. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Puan Nurliana untuk memberikan ceramah beliau. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Amri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar tak? Boleh. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Clear? Dengar. Alright.
Okey, okey, so hari ni saya Puan Noliana lah seperti diperkenalkan oleh Cikgu Amri tadi. Okey, so hari ni saya akan bercakap lah mengenai Piramid Makanan Malaysia 2020 dan Pinggan Sihat Malaysia. Okey, so tadi dah tengok pasal keselamatan makanan. So sekarang ni saya akan bercerita dari segi pemakanan sihat lah. Okey, so Piramid Makanan Malaysia ni, yang ni 2020 yang terbaru. Okey, sebelum ni 2010 punya lah. Okey, so kiranya adik-adik ni dalam kalangan yang terawal jugalah yang didedahkan dengan Piramid Makanan Malaysia ni. Okey. So isi kandungan ceramah saya akan menerangkan mengenai kepentingan makan secara sihat. Okey, yang kedua menerangkan 5 kumpulan makanan. Yang ketiga memilih makanan harian berpandukan Piramid Makanan Malaysia dan yang keempat panduan pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh. Pernah dengar tak suku-suku separuh ni? Boleh bagi respon? Pelajar? Pernah dengar tak suku-suku separuh ataupun pinggan sihat pernah. Malaysia? Tak pernah? Ya. Okey. So yang ni suku-suku separuh ni kalau ikutkan dia antara yang terbaik lah kalau kita nak kontrol berat badan macam tu. Okey. So kita pergi kenapa pentingnya makan secara sihat. Okey. So yang pertama untuk mengelakkan daripada kekurangan zat makanan. Okey. Ni tak bermaksud kalau ni bukan maksudnya orang tu kurus. Okey. Tapi contoh dia kalau kita selalu ambil makanan yang tinggi dengan lemak, lepas tu kita kurang pengambilan sayur-sayuran, buah-buahan. So kita kurang pengambilan, kurang nutrien lah, okay, daripada vitamin dan minerals lah daripada sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, yang kedua mengelakkan daripada pengambilan berlebihan sesetengah nutrien. Okay, contoh kalau kita asyik ambil pengambilan makanan yang tinggi lemak, okay, so nanti boleh akan efek lah kepada kita punya kesihatan tubuh. Okay, yang ketiga mempromosikan kesihatan yang optimum dan kualiti hidup. Okay, so kalau kita makan secara sihat, okay, kita punya kualiti hidup akan lebih baik lah. Okay, dan secara tidak langsung kita dapat mengurangkan risiko penyakit-penyakit kronik, okay, dan ataupun penyakit tidak berjangkit lah seperti darah tinggi, okay, hypertension, diabetes mellitus, okay, penyakit jantung, okay, kanser dan sebagainya lah. Okay, sebab tu pentingnya untuk kita makan secara sihat supaya kita dapat mengelakkan perkara-perkara ni lah. Okay. So kita tengok status kesihatan rakyat Malaysia. Okay. So yang ni graf ni adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Institut Kesihatan Umum lah. Okay, iaitu kajian ni dinamakan National Health Mobility Survey. So kajian ni dia dimulakan pada tahun 1996. Okay. Dan yang paling terbaru adalah 2019 lah. Okay, so kalau kita tengok prevalence, okay, yang ni prevalence overweight dan obesity dalam kalangan orang dewasa lah yang berumur 18 tahun ke atas. Okay, kalau kita tengok prevalence obesity adalah 19.7 dan overweight adalah 30.4. So maksudnya kalau kita combine dua ni, so maksudnya lebih kurang 50% lah. Okay, rakyat Malaysia ni ada masalah berlebihan berat badan dan obesity. So kira-kira kita punya statistik penduduk sekarang ni dalam 32 juta kan. So separuh daripada tu adalah mengalami masalah overweight dan obesity. Okay, so sangat membimbangkan lah. Okay, yang ni kita tengok lah, ni secara ringkasan daripada kajian tu. Okay, 1 daripada 2 dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berlebihan berat badan ataupun obesity. Okay, so lebihan berat badan ni dia berdasarkan BMI melebihi 25, BMI 25 lah. Okay, kalau obesity melebihi BMI 30. Okay, so daripada yang masalah overweight obesity ni, majoritinya dalam kalangan perempuan, okay, etnik India dan mereka yang berumur 55 hingga 59 tahun ke atas. Okay, so kita tengok dari segi obesity abdominant. Okay, so daripada 2 dewasa di Malaysia adalah dalam kategori obesity abdominant. Okay, maksudnya ukur lilit pinggang dia melebihi, kalau untuk lelaki 90 cm, okay, kalau untuk perempuan melebihi 80 cm. Okay, so yang ni juga majoritinya dalam kalangan perempuan, okay, etnik India dan mereka yang berumur 60 hingga 64 tahun. Okay, alright. So apa yang kita boleh lakukan? Okay, so kita perlu ambil makanan yang sihat dan seimbang, kita perlu aktif secara fizikal, okay, elakkan minum alkohol, okay, berhenti merokok dan uruskan tekanan dengan baik lah.
Okey, yang ni tadi kita tengok dari segi masalah obesity dan overweight. So yang ni kita tengok national prevalence of obesity dan other diet related NCDs in Malaysia lah yang berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit lah. Okey. So kalau kita tengok trend, okey, kalau tengok yang ni diabetes mellitus ni yang bawah sekali ni, kita tengok trend dia masa 2011 dia punya prevalence dia 11.2%, sekarang dia makin meningkat lah. Okey, 2019 18.3% rakyat Malaysia menghadapi diabetes mellitus kencing manis. Okey. So kalau kita tengok trend penyakit tidak berjangkit ni dia makin meningkat. Okey. Diabetes mellitus, okey, hypertension, okey, obesity, dia makin meningkat lah. Cumanya kalau hyperkolesterol tu ada penurunan, hypertension pun ada penurunan jugalah. Okay. So 1 daripada 5 dewasa di Malaysia ni menghidap diabetes. Okay, berdasarkan kajian tu lah. So maksudnya 3.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas ni ada masalah diabetes. Okay, yang ni yang diagnose. Okay, yang tak diagnose tu tak tahulah banyak mana kan. Alright. Okey, so yang ni kita tengok dari segi pengambilan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran serta air kosong. Okey, so seramai 95% okey, orang dewasa di Malaysia mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran kurang daripada yang disyorkan. Okey, so kurang yang disyorkan adalah kalau ikutkan saranan untuk buah-buahan adalah 2 sajian sehari dan untuk sayur-sayuran adalah 3 sajian sehari. So maksudnya rakyat Malaysia ni kurang pengambilan buah dan sayur. Okey. So dari segi pengambilan air kosong, okey. Pengambilan air kosong, okey, 3 daripada 4 rakyat Malaysia minum air kosong yang mencukupi lah. Okey, yang ni kita tengok dari segi Malaysia dan minuman bergula, okey. Gambaran yang tidak begitu manis lah, okey. Mesti kita semua mesti akan ada yang certain suka yang makanan manis, minuman manis, okey. Tapi kita kena ingat lah, okay, pengambilan tu kita kena kontrol lah, okay, supaya kita takut nanti in future kan akan bagi kesan kepada kita punya tahap kesihatan lah. Okay. So kalau kita tengok pengambilan minuman manis dalam kalangan dewasa di Malaysia, okay, seramai 53.2%, okay, dia minuman yang disediakan sendiri itulah, okay, dia kiranya disediakan minuman yang manis tu, contoh dia kopi, teh, okay, minuman coklat ataupun bermata yang ditambah gula ataupun susu pekat manis ataupun madu. Okay. So 4.2% tu mengambil minuman berkarbonat dan tanpa karbonat. Okay. Dan 6.7% sehari, okay, rakyat Malaysia tu ambil minuman pracampur. So pracampur ni contohnya yang macam 3-in-1 lah. Okay. So kita tengok dari segi piramid makanan Malaysia 2020. So piramid makanan Malaysia ni dia menggambarkan pengambilan harian. Okey, untuk satu hari lah, maksudnya dari pagi sampai ke malam lah. Okey, berapa banyak yang kita perlu ambil. Okey, so yang ni kita kena makan pelbagai jenis makanan mengikut saranan sajian. So kalau kita tengok dekat tepi-tepi ni yang warna biru tu dia ada sajian dia lah. Okey, berapa banyak saranan yang perlu diambil. Okey. So piramid ni dia untuk 1,500 hingga 2,000 kilokalori lah. Okay. Dan boleh digunakan untuk piramid ni adalah untuk populasi yang berumur 7 tahun dan ke atas. Okay. So yang bawah 7 tahun dia ada guideline dia yang lain lah. Okay, kita tengok perbezaan lah piramid makanan Malaysia 2020 dan piramid makanan Malaysia 2010. Okay. So kalau kita tengok yang kecil ni piramid yang lama lah. Okay, yang besar ni piramid yang baru. Okay, kalau kita tengok apa yang beza adalah dari segi yang bahagian bawah piramid ni. Okay, bahagian bawah piramid. Kalau piramid yang lama dia terdiri daripada kumpulan nasi, mi, roti, bijiri dan produk bijirin lah. Okay. Tapi untuk piramid yang baru, bahagian bawah tu ditukarkan kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, so digalakkan kita untuk ambil makan buah dan sayur lebih banyak lah. Okay. Dan kumpulan yang karbohidrat tu diletakkan pada aras yang kedua. Okay. So dia punya saiz sajian pun berubah jugalah. Okay. So kalau ikutkan yang dulu punya saiz sajian untuk karbohidrat adalah 4 hingga 8 sajian sehari. Tapi sekarang ni saranan dia adalah untuk kumpulan karbohidrat ni dalam 3 hingga 5 sajian sehari. Okay. So kita tengok aras yang pertama dalam piramid makanan Malaysia. Okay, aras yang pertama iaitu aras yang bawah sekali lah. So kalau kita tengok
piramid makanan ni dia menggambarkan kalau yang bawah sekali tu maksudnya kita kena ambil lebih banyak lah compare yang paling atas piramid. Okay, yang paling atas piramid tu kita kena ambil paling sedikit. Okay. So aras yang pertama ni dia terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. So sayur-sayuran saranan dia adalah 3 dan lebih daripada 3 sajian sehari lah. Okay. Buah-buahan 2 sajian sehari. Tapi bagi remaja 16 hingga 18 bawah 18 tahun, saranan untuk buah-buahan adalah 2 hingga 3 sajian sehari. Okay, so macam adik-adik sekarang ni semua form 4 ke? Form 4 ni form 5. Form 4 dan form 5. So dalam kategori inilah saranan untuk buah-buahan 2 hingga 3 sajian sehari. Okay, kita tengok contoh satu sajian sayur-sayuran. Okay, so satu sajian sayur-sayuran ni bersamaan dengan setengah cawan berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau dengan batang yang telah dimasak. Okay, dia setengah macam ni lah, setengah cawan ni. Okay, setengah cawan ni ataupun 1 senduk. Okay, 1 senduk sayur yang dah dimasak lah. Okay, untuk satu sajian. Okay, kalau sayuran berbuah pun sama juga setengah cawan. Okay, setengah cawan contohnya terung. Okay, setengah cawan bersamaan dengan satu sajian. Okay. Kalau contoh macam sayuran yang tak masak, contoh dia ulam. Ulam bersamaan dengan 1 cawan ni. Okay, 1 cawan ulam bersamaan dengan 1 sajian. So maksudnya saranan kita adalah 3 dan lebih lah. Okay, 3 dan lebih sajian untuk sayur-sayuran sehari. So maksudnya kita kena ambil kalau sayuran yang dah masak dalam 3 senduk ni sehari lah. Okay, dan 3 senduk dan lebih. Okay, ambil lebih lagi elok lah. Okay, kalau ambil ulam tu mungkin dalam 3 cawan ulam sehari. Alright. Okey, untuk buah-buahan, okey, satu sajian tu bersamaan dengan 2 biji pisang emas. Okey, kalau pisang berangan berapa? Pisang emas agak-agak berapa sajian? Berapa biji? Sebiji. Sebiji, ya betul. Okey, so kalau pisang berangan 1 biji. Okey, kalau betik tembikai 1 potong nipis panjang. Panjangnya lebih kurang macam 1 sudu makan lah. Okey, 1 sudu makan. Okay, kalau anggur 8 biji. Okay, kalau macam buah apple, buah orange, okay, dia 1 biji lah yang besar sederhana. Okay, kalau macam jambu batu yang besar sederhana setengah biji. Okay, kalau buah macam buah mango, buah mangga setengah biji. Okay, so yang ni untuk satu sajian buah-buahan lah. So kita kena ambil kalau untuk yang berumur 16 hingga bawah 18 tahun ni 2 hingga 3 sajian sehari berdasarkan kalori masing-masing lah. Okay. So kalau macam orang dewasa yang melebihi 18 tahun ke atas, 2 sajian sehari. So 2 sajian sehari ni maksudnya kita boleh ambil 2 kali makan lah. Sekali makan tu 1 sajian. Okay, kalau boleh kita cuba kontrol lah ambil buah tu. Jangan sekali makan tu, jangan ambil terlalu banyak lah. Okay, kita kontrol sekali makan tu 1 sajian tapi kita ambil 2 kali sehari. Okay. So buah-buahan sayur-sayuran tu dia membekalkan banyak vitamin, mineral, okay, sumber serat lah kepada kesihatan kepada tubuh badan kita. Okay, kita pergi ke aras kedua dalam piramid. Okay, aras yang kedua ni dia terdiri daripada kumpulan karbohidrat lah. Okay, so dia membekalkan sumber tenaga. Okay, so yang tadi kita ada kumpulan buah-buahan, yang kedua kumpulan sayur-sayuran, yang ketiga kumpulan nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Okay, so yang ni saranan sajian adalah 3 hingga 5 sajian sehari. Okay, sebagai remaja, okay, 16 hingga bawah 18 tahun, 3 hingga 6 sajian sehari. Okay, so bagi mereka yang kalori dia 1,500, so dia perlu ambil 3 sajian lah. Okay, kalau yang kalori dia 2,300, okay, mungkin boleh ambil 6 sajian sehari untuk sumber karbohidrat ni lah. Okay, so yang ni dia membekalkan sumber tenaga utama kita lah. Okay, so kita kena ambil setiap hari. Okay, so kita tengok contoh satu sajian. Okay, so satu sajian sumber ni bersamaan dengan kalau nasi, 2 senduk nasi. Okay, 2 senduk nasi ni, okay, 2 senduk nasi yang rata lah, bukan yang tinggi punya. Okay, 2 senduk nasi yang rata ataupun 1 cawan. Okay, 1 cawan bersamaan dengan 1 sajian lah. Okay, untuk nasi. Okay, kalau bubur nasi, 2 cawan. Okay, kalau roti putih ataupun roti yang meal penuh, roti whole grain tu 2 keping. Even dia roti whole meal, roti whole grain still dia 2 keping. Okay, kita tak boleh ambil secara berlebihan lah. Okay, kalau capati 1 keping. Okay, kalau mi 1 cawan. Okay, kalau bijirin sarapan pagi, okay, contoh dia cornflakes tu 1 cawan. Kalau kentang 2 biji kentang. Okay, so yang ni bersamaan dengan 1 sajian. Okay, kalau macam spaghetti 1,5 cawan. Okay, kalau oat dalam 6 sudu makan ataupun setengah cawan ni lah.
Okey, setengah cawan untuk oat. Sama Alright. juga Nestem ni pun eh? Ya. Kalau Nestem sama Nestem juga. dalam sama setengah cawan ni dalam 6 sudu makan. Okey. So yang tu untuk sumber bijirin kita. Okey, kalau boleh kita ambil makanan yang bijirin penuh lah. Okey. So yang ni, so maksudnya kalau senduk, dia kalau kadang-kadang ada orang tu dia tak makan roti tapi dia makan, dia tak makan nasi tapi dia makan roti. Tapi dia makan 4 keping roti. So 4 keping roti tu sama dengan dia macam makan 4 senduk nasi. Okey. So dia satu senduk nasi tu sama dengan 1 keping roti. Okey, 1 senduk mi, 1 senduk kotiau. Okey, kalau macam biskut cream crackers yang biskut contoh Hapsing tu dalam 3 keping macam tu. Okey. So yang tu kita kena kontrol lah. Okey. Kadang-kadang ada orang dia macam diet tak nak makan nasi tapi dia makan roti banyak. So kena kontrol portion roti dia lah. Okey, kita tengok yang ni anatomi untuk bijirin lah. Okey, contoh dia kita bayangkan macam beras lah. Okey, kalau beras perang. Okey. So kalau beras perang tu, okey, dia ada lapisan luar dia, ada bran. Okey, so bran ni dia terdiri dia mengandungi fiber, okey, ada serat, ada vitamin B, okey, ada minerals, okey, lepas tu dia ada germ, okey, yang ni dia memberi nutrien lah, okey. Ada vitamin B, ada vitamin E, minerals, phytochemicals dan ada endosperm, okey. So endosperm ni dia ada karbohidrat, ada beberapa jenis protein, okey, ada beberapa jenis vitamin B lah. So yang ni contoh dia untuk macam contoh beras perang lah. Okay. So kalau bila beras perang tu dah dibuang dia punya bran dengan germ ni, bila dah di refine, okay. So maksudnya jadilah beras putih. Okay. So maksudnya kita dah hilang lah serat, vitamin B, minerals ni kita dah hilang. Okay. So kalau boleh kita banyakkan ambil makanan yang bijirin penuh lah supaya kita dapat benefit daripada semua-semua vitamin minerals ni. Kalau beras rebus tu macam mana Puan Nek? Beras rebus dia punya dari segi fiber dia kurang lah tapi vitamin dia ada. Oh okey. Okey. Sebab dia dah direndam dulu kan. So dia punya vitamin dia dah diserap. Okey, cuma dia dah kalau bila yang beras rebus yang beras putih yang rebus punya tu parboil tu dia punya fiber dia tu dah kurang lah. Okey. Tapi ada juga yang yang beras perang yang parboil. Kita boleh cari yang tu. Okey. So kebaikan bijirin penuh ni, okey, dia dapat mengawal berat badan kita. Okey, dia akan bagi kita cepat kenyang. So kita boleh kontrol makan lah. Okey, dia meningkatkan imunisasi badan, ada prebiotik. Okey, dia mencegah setengah penyakit kanser. Dia bagus untuk kita punya sistem digestif, okey, perhadaman. Okey, dia boleh mengawal metabolic syndrome, diabetes, mengawal gula lah, okey. Dan bagus untuk kardiovaskular, lemak, tekanan darah kita. Okey. So contoh yang ni, okey. Selalu kita biasa ambil roti putih, okey, kalau boleh kita gantikan dengan roti yang whole grain lah. Okey, contoh dia kalau macam roti whole grain, contoh dia kalau Gardenia tu macam paket warna purple ke hijau ke, kalau nak ambil brand lain pun boleh asalkan dia ada whole grain. Okey. So kalau kita biasa ambil beras putih, kita cuba tukarkan dengan beras perang. Okay, untuk kalau biskut yang selalu kita ambil biskut cream crackers, kalau boleh kita cari biskut yang high fiber lah. Okay. Ataupun biskut oat. Tapi biskut oat pun kalau ni sometimes ada yang ada strawberry, coklat, kalau boleh cuba elakkan yang tu lah, kita ambil yang plain punya. Okay. Whole grain ni dengan whole meal tu sama lah Puan Nek? Dia ada perbezaan sikit tapi saya tak pasti dia punya perbezaan tu, dah lupa sikit. Oh. Ada perbezaan dia sikit lah tapi dia lebih kurang jugalah. Oh okey. Okey, lepas tu kalau kita macam nak mungkin agak suka, mungkin bila kita dah biasa makan yang beras putih lepas tu nak makan beras perang, mungkin susah nak tukar kan. So kita mungkin boleh ambil setengah-setengah lah. Contohnya ambil 1 sendok nasi yang beras putih, 1 sendok nasi beras perang. Okey. Kalau kita masak campur boleh tak beras putih dengan beras perang? Contohnya boleh juga. 1 pot beras putih, 1 pot beras perang. Boleh. Boleh. Tapi kalau ni beras perang dia macam cepat rosak sikit lah. Okey. Okey, so kita tengok aras yang ketiga. Okey, so aras yang ketiga ni okey, dia terdiri daripada kumpulan protein. Okey, ikan, ayam, telur, daging dan legium ke kacang. Okey, so saranan sajian dia untuk ikan 1 sajian sehari. Okey, kalau untuk ayam, telur, daging 1 hingga 2 sajian sehari.
Untuk legume, 1 sajian sehari. Okay. So kita tengok contoh untuk satu sajian. Okay. Kalau ikan kembung, 1 ekor yang bersaiz sederhana. Kalau ikan yang besar, contoh dia ikan tenggiri, 1 ketul. Okay. Ikan bilis, 2/3 cawan tanpa kepala dia. Okay. Kalau ayam, 1 ketul paha ayam. Okay. Yang dibuang kulit lah. Okay. Kalau telur ayam, 2 biji. Okay. Kalau daging, lembu tanpa lemak, 2 keping. Okay. Dalam anggaran dia macam saiz kotak mancis lah. Okay. Tauhu 1,5 keping. Tempe 2 keping. Okay. Kacang panggang 1 cawan. Okay. Kalau macam jenis kacang black soybean ke, dalam setengah cawan lah yang dah dimasak. Okay, dan ni dia membekalkan sumber protein lah. Okay. So kita tengok aras yang ketiga juga, yang sebelah dia, okay, terdiri daripada susu dan produk tenusuk. Okay, yang ni kita disarankan ambil 2 sajian sehari lah, yang ni untuk dewasa. Okay, kalau untuk yang remaja 16 hingga bawah 18 tahun, 2 hingga 3 sajian sehari. Okay. So kalau keperluan kalori dia 2,300, so dia boleh ambil 3 sajian sehari lah. Okay. So yang ni satu sajian dia, okay, bersamaan dengan 1 gelas susu. 1 gelas susu tu bersamaan dengan 250 ml. Okay. Kalau sudu makan, 4 sudu makan membumbung untuk susu tepung. Okay. Kalau yang susu sejak setengah cawan, cheese 2 keping. Okay. Kalau yogurt asli 2 pot. Okay. Kalau yang Greek yogurt 1 pot lah dalam 135 gram. Okay. Yang ni dia membekalkan sumber kalsium. Okay. Dia ada juga sumber protein. Okay, dia banyak nutrien lah. Okay. So, apa perbezaan Greek yogurt dengan yogurt asli tu Puan? Greek yogurt dia punya dari segi dia punya susu dia tu lah, dari segi pembuatan dia tu. Kalau Greek yogurt tu konten susu dia tu lagi banyak lagi. Okay, lepas tu dia ada perbezaan dari segi dia punya pengambilan dia. Sorry, apa dia? Beza dia dari segi pengambilan dia tu maksudnya Greek yogurt kena ambil lebih sikit lah daripada yogurt asli. Kalau ikut sajian tu Greek yogurt dia 1 pot tu untuk 1 sajian lah. Kalau untuk yogurt asli yang biasa tu 2 pot. Tapi kalau kita buat yogurt sendiri tu kan macam kita susu full cream tu kita perap dengan lemon, so dia akan jadi yogurt asli lah kan? Okay. So kita kena ambil susu dan produk tenusuk secukupnya lah. Okay. So sumber dia merupakan sumber kalsium yang mudah diserap. Okay, kalau susu ni ada pelbagai jenis susu kan. Okay, ada susu skim, ada susu low fat, ada full cream. Okay. So kalau kita tengok perbezaan ni dia dari segi lemak dia lah. Okay, susu skim ni dia punya lemak dia kurang daripada 1%. Okay, kalau yang rendah lemak dia 2%. Okay, kalau yang full cream ni 2% ke atas lah. Okay. Lepas tu dia ada beza dari segi kalori lah. So kalau lagi banyak lemak, kalori dia lagi tinggi. Okay. So kita tengok aras yang keempat. Okay, aras yang keempat atas sekali lah dalam piramid. Okay, kita perlu hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Okay, so yang ni kalau kita ambil secara berlebihan. Okay, so yang ni dia akan bagi kita risiko untuk mendapat penyakit kronik lah. Okay, contoh dia diabetes, okay, hypertension, cardiovascular, cancer. So yang ni kita kena hadkan. Okay. So kalau untuk garam ni, 1 hari tu kurang daripada 1 sudu teh. Okay, tapi dia termasuk 1 sudu teh tu termasuk garam yang tersembunyi lah dalam, maksudnya garam semula jadi dalam makanan tu. Okay, so kita tengok untuk pinggan sihat Malaysia pula. Okay, suku-suku separuh. Okay, so tadi kita tengok piramid. Piramid ni dia menggambarkan untuk 1 hari punya pengambilan lah. Berapa banyak 1 hari tu kita kena ambil. Okay. So daripada piramid tu kita nak transfer kepada pinggan. Okay, pinggan ni maksudnya contohnya kita nak ambil sekali makan tu banyak mana. Okay. So daripada piramid tadi tu kita transfer kepada pinggan. Okay. So jadi suku-suku separuh. Okay. So kita tengok dia punya ni. So nak merancang pinggan sihat Malaysia ni. Okay. Saiz pinggan dia lebih kurang 10 inci lah. Okay, 10 inci yang sini, yang kedalaman dia 7 inci. Okay. Kalau boleh kita elakkan guna pinggan yang besar, sebab kalau kita ambil pinggan yang besar kita akan tendensi untuk ambil makanan portion tu lagi banyak lah. Okay. Okay, so yang first kali suku yang pertama kita isikan dengan kumpulan karbohidrat lah. Okay, contoh dia nasi, mi, roti. Okay,
produk bijirin, okey, ubi-ubian. Kalau boleh kita utamakan yang bijirin penuh. Okey. So bila dah ada pinggan tu, kita isikan pinggan kita tu dengan satu sajian. Contohnya satu sajian, kalau nak ambil nasi dalam satu cawan nasi lah. Okey, satu cawan nasi. Kalau tak nak ambil nasi, mungkin nak ambil mi ke kuotiao ke dalam satu cawan. Okey, so yang ni kita isikan suku yang pertama dengan sumber karbohidrat. Okey, dalam satu cawan, satu serving macam tu. Okey. Kalau dia punya kalori dia kalau kalori dia banyak, perlukan kalori banyak, mungkin ambil 1.5 sajian lah. Okay, dia based on individual punya kalori intake. Okay, tapi yang basic dia, kalau ni sekali ambil tu satu sajian, satu cawan nasi lah. Okay, suku yang kedua kita isikan dengan sumber protein. Okay, ikan, ayam, daging dan kekacang dalam satu sajian. Okay, so satu sajian tu bersamaan dengan tadilah, macam kita tengok tadi, kalau ikan kembung satu ekor, kalau ikan ketul contoh kalau ikan tenggiri satu ketul. Okay. Kalau nak ambil ayam dalam satu ketul ayam. Okay, kalau nak ambil mungkin vegetarian ke, mungkin boleh gantikan dengan tempe. Okay, kacang kuda ke ataupun baked beans ke. Okay. Kalau tempe 2 keping macam tu lah. Okay, kita isikan dalam satu sajian. Okay. So separuh pinggan kita tu kita isikan dengan sayur-sayuran dan satu sajian buah. Okey. Sayur-sayuran tu kita ambil lebih pun tak apa. Cuma buah tu kita limitkan satu sajian lah. Contoh dia kalau buah apple ke orange ke 1 biji. Okay, kalau pisang emas 2 biji, pisang berangan 1 biji. Okay, kalau anggur 8 biji, kalau jambu batu setengah biji lah. Okay, lepas tu kita tambah kita punya sayur-sayuran mungkin dalam setengah cawan ataupun nak ambil lebih pada setengah cawan pun okey. Okay. Nak ambil sayuran dah masak ke, sayuran berdaun ke, sayuran yang berubi ke. Okay. Ataupun nak ambil ulam pun boleh. Okay, kita lebihkan bahagian sumber serat kita lah. So kita completekan kita punya hidangan dengan minum air kosong ataupun minuman yang tanpa gula lah. Okay, ataupun minum dengan susu ataupun produk tenusu. Okay, dalam satu gelas. Okay, so jadi suku-suku separuh lah. Okay, suku karbohidrat, suku protein separuh tu buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. So kita tengok contoh hidangan yang disediakan berdasarkan pinggan sihat Malaysia. Okay, yang ni contoh dia nasi lemak lah. Selalunya kalau nasi lemak kita mungkin tak sampai macam ni lah. Mungkin kita boleh add on kita punya bahagian sayur-sayuran. Okay, selalunya kalau kita beli dekat kedai ke, kadang-kadang tak ada pun timun. Ataupun kalau ada pun mungkin satu potong. Okay, sikit lah. Kalau ni kita cuba tambah lah. Okay. Nasi, kalau ni contoh dia nasi satu cawan, lepas tu ada ikan bilis, ada kekacang, okay. Lepas tu ada telur rebus, okay, yang ni cukup untuk satu serving. Okay, lepas tu ada completekan kita punya hidangan tu, ada buah 1 biji, orange 1 biji, lepas tu sayur-sayuran lah. Okay, yang ni contoh dia kalau kita makan capati, okay. Tapi kalau kita makan capati selalunya mungkin tak ada lah sayur-sayuran kat tepi tu kan. So kalau ni kita add on lah sayur-sayuran, okay, kita tambah buah, okay, capati 1 keping, lepas tu kuah dal, okay, lepas tu kita lebihkan lah sayur-sayuran kita. Okay, yang ni contoh dia kalau kita nak buat sandwich, okay, so roti, kalau ni kita ambil roti yang whole grain lah, roti 2 keping, lepas tu mungkin ada baked beans setengah cawan, lepas tu kita ada telur 1 biji, okay, lepas tu ada separuh pinggan tu, okay, kita lebihkan sayur-sayuran lah. Okay, lepas tu kita letak sikit lah butter ke margarin ke dalam 1 sudu kecil. Okay, yang ni untuk penyerapan vitamin larut lemak lah. Okay, contoh dia vitamin A, D, E, K. So vitamin A, D, E, K ni dia memerlukan lemak lah supaya dia dapat, vitamin tu dapat diserap. Okay, so kita completekan hidangan kita ni dengan minum susu lah. Ataupun minum air kosong pun boleh. Okay, yang ni contoh dia kalau kita buat bihun sup. Okay, sama jugalah dia punya portion dia. Tapi kalau bihun, dia satu sajian dia bersamaan dengan 1.5 cawan. Okay, so bihun 1.5 cawan, lepas tu kita ada isi ayam, mungkin dalam 1 ketul, lepas tu ada sayur-sayuran lah dan ada buah. Contoh ni kat sini apple 1 biji. Okay. So yang ni contoh kalau kita nak makan lauk untuk tengah hari ke, lauk makan malam ke, lunch or dinner, kita boleh buat macam ni. Nasi 1 cawan, okay. Lepas tu ada ikan kembung, ikan bakar. Okay, 1 ekor, lepas tu kita banyakkan lah buah-buahan dan banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, lepas tu minum dengan air kosong. Okay, yang ni contoh dia kalau kita makan nasi dengan ayam. Okay, kalau ni kita boleh ambil nasi yang beras perang. Okay, ayam 1 ketul.
kita buang kulit dia, ambil ikan ayam bakar. Lepas tu separuh pinggan tu kita lebihkan sayur-sayuran dan ada satu sajian buah-buahan lah. Yang ni contoh nasi ayam. Selalunya kita beli nasi ayam, mungkin sayur dia tak banyak lah. Kalau ni kita lebihkan sayur-sayuran dia lah. Dan kita tambah makan buah. Yang ni contoh buat nasi goreng pun sama, ibu nak buat nasi goreng ke, mi goreng ke, kita lebihkan sayur-sayuran kita. So dalam pinggan sihat Malaysia ni dia ada 5 mesej utama. Yang pertama tu, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. 3 hidangan utama maksudnya sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Yang tu 3 kali makan tu kita kena ambil lah, kita jangan skip. So kita makan, yang kedua makan 1 hingga 2 makanan ringan yang sihat antara waktu makan jika perlu. So maksudnya boleh ambil minum pagi, minum petang. Ataupun boleh ambil supper jugalah. So yang tu makanan ringan yang sihat tu, snacking yang sihat tu mungkin kita boleh ambil macam mungkin kita boleh ambil buah ke, kita ambil ke kacang, kita ambil yogurt, buat salad ke. Lepas tu makan yang ketiga, makan sekurang-kurangnya separuh dari bijirin anda adalah bijirin penuh. Selalunya kita dah biasa ambil yang bijirin biasa, contoh nasi putih. Kalau ni kita cuba tukar kepada beras perang, ataupun kita ambil oat, kita ambil roti whole grain, makan jagung. Bali pun dalam kategori bijirin penuh juga. Yang keempat, makan hidangan yang tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. So kita tukar cara masak yang lebih sihat lah. Mungkin kita boleh buat jenis steam ke, buat yang rebus, yang bakar. Kurangkan yang masak lemak, kari tu kita kurangkan. Kalau ni kita lebihkan yang itulah, yang tanpa kita, kalau nak guna santan pun mungkin kita guna santan yang cair ataupun kita gantikan dengan susu rendah lemak. Yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. So bila kita masak sendiri, kita boleh kontrol kita punya macam garam, gula, serbuk perasa, kita boleh elakkan lah. Kalau kita beli kat luar mesti ada penambah rasa kan. So kalau kita masak sendiri, kita boleh kontrol, kita boleh guna rempah ratus yang asli lah untuk sedapkan makanan kita. Minum banyak air setiap hari. So saranan untuk air kosong adalah 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. So 1 gelas tu bersamaan dengan 250 ml. So sehari tu dalam 1.5 hingga 2 liter lah. So air kosong ni pastikan kita boleh dapati setiap masa. Minum air kosong selalu walaupun kita tak rasa dahaga. Kalau kita buat aktiviti fizikal, kita lebihkan air kosong lah mungkin dalam 2 gelas. Kalau kita buat aktiviti fizikal, bagi menggantikan air yang hilang semasa berpeluh. So yang ni cara macam mana kita nak cukupkan kita punya pengambilan air kosong. So kita boleh ambil bangun pagi, masa ambil 1 gelas selepas bangun tidur. Lepas tu masa sarapan kita ambil 1 gelas. Masa minum pagi mungkin dalam pukul 10 macam tu kita ambil 1 gelas lagi. So dah 3 gelas dah. So makan tengah hari kita ambil 1 gelas lagi. Lepas tu minum petang, mungkin dalam pukul 3 macam tu kita ambil 1 gelas. So waktu bersenam masa riadah petang kita ambil 1 gelas. Lepas tu makan malam kita ambil 1 gelas. Dan sebelum tidur kita ambil 1 gelas lagi. So total kat sini dalam 8 gelas sehari lah. So maklumat pemakanan. So kalau kita ada beli apa-apa makanan ke minuman ke, pastikan kita baca maklumat pemakanan lah. Kita cuba bandingkan. Kalau kita nak beli, contohnya kita tak tahu nak pilih yang mana yang lebih baik, kita baca maklumat pemakanan tu, kita bandingkan. Selalunya dekat maklumat pemakanan dia akan ada 2 kolom lah. Satu untuk setiap 100 ml ataupun 100 gram. Lagi satu untuk setiap serving, setiap hidangan. Sekali ambil tu berapa banyak dapat. So kita boleh bandingkan lah. Kita tengok kandungan kalori dia, kita tengok kandungan gula dia, kandungan fat dia. Kita pilih yang rendah lah. So kalau beli apa-apa produk pun kadang-kadang ada certain sekarang ni ada certain produk kita ada logo ni, pilihan lebih sihat HCL. Dia ada warna merah, ada warna hitam. So kalau kita jumpa kalau kita jumpa yang produk yang ada logo macam ni, kita boleh pilih lah. Sebab yang ni dia pilihan dia lebih sihat lah berbanding yang tak ada logo macam ni. Oh memang dah ada logo macam tu kan Ada. Oh. Boleh ada dekat bijirin sarapan. Banyak produk ada. So yang ni dia dah kiranya dia dah ditapis lah.
Dia punya nutrien tu dia mencapai dia punya tahap nutrien yang diperlukan tu. Okay, dia punya kandungan nutrien dia tu. Okey, pengiraan BMI. Okey, semua tahu tak macam mana nak kira BMI? Tahu tak nak kira BMI macam mana? Masing-masing tahu tak BMI sendiri? Pelajar tahu tak pelajar? Ke dah tidur dah semua? Pelajar? Ang Chiang Wen? Tak tahu. Tak tahu. Okay, so yang ni BMI ni body mass index ataupun indeks jisim tubuh lah. Okay, so cara pengiraan dia, okay, berat bahagi dengan tinggi, okay, darat tinggi. So dalam meter lah, tinggi dalam meter, berat dalam kilogram. Okay, so kita tengok contoh ni. Okay, contoh dia nama Faris, tarikh lahir dia 14/3/2005. Okay, tarikh pengukuran dia ambil, contoh dia ambil hari ni lah, 14 hari bulan 7, 2021. So berat dia 55, tinggi dia 160. Boleh tak tolong kirakan BMI dia? Tolong kira pelajar. Cepat. Berapa dapat? Aina, berapa dapat Aina? Ada kalkulator tak? Yang terdekat. Kan gunakan handphone. Fatin, kira cepat. T-Patchen. Dapat tak? Nanti. Okay, so yang ni BMI ni kalau untuk yang bawah 18 tahun kita nak tentukan dia punya berat badan tu berdasarkan graf lah. Okay, ada graf dia, tapi kalau untuk dewasa kita ada cut off WHO punya. Oh, okey. So So yang piramid makanan tu kira memang dikeluarkan dari WHO lah. Yang terbaru tu. Yang piramid makanan Malaysia ni kita punya Malaysia punya, Kementerian Kesihatan punya. Oh, maksudnya kalau yang antarabangsa memang dia ikut yang lama lagi lah. Dia setiap negara dia ada piramid dia yang tersendiri. Oh, okey. Setiap macam contoh dia kalau US ada piramid dia yang sendiri. Kita yang ni Malaysia kita punya yang ni lah. Setiap negara dia lain-lain. Berdasarkan kita punya pengambilan lah. Kita punya makanan rutin kita kan. Negara lain dia punya pengambilan dia lain. Okay. So yang piramid tu dia di-revise, update berdasarkan status pemakanan kita, tahap kesihatan kita sekarang ni lah. So kalau kita tengok sekarang masalah kesihatan kita kan makin berosot, sebab tu piramid tu diubah lah. Okay. So kita banyakkan pengambilan serat lagi. Okay, Encik Wan dapat tak? Dapat tak macam ni? Okay, kalau tekan dekat kalkulator tu 55 bahagi 1.6 bahagi 1.6. Okay, kalau tekan kat kalkulator lah. So dapat dia 21.5. Okay, BMI dia 21.5. So yang ni umur dia sekarang ni 16 tahun 4 bulan. Okay. So kalau untuk yang umur 16 tahun, 19 tahun ke bawah kita guna graf lah. Okay, tapi kalau untuk dewasa kita tak guna graf dah. Kita ada cut off dia sendirilah. Okay. So yang ni untuk Faris ni, okay, dia punya kategori BMI dia dalam kategori normal lah. Okay. Tadi dia punya BMI dia berapa? 21.5. So yang ni dia dalam kategori normal. Okay. So BMI ni dia ada yang kat bawah ni dalam kategori susuk lah, susuk teruk. Okay. Yang negatif 2 ni dia ada kategori susuk. So yang dekat sini ni kategori normal, yang dekat atas daripada 1 SD ni kategori lebihan berat badan. Kalau obesity ni 2 SD ke atas lah. Okay. So kalau boleh kita tahulah kita punya tahap kategori BMI kita. Okay. Kalau dia so semua dah tahu macam mana nak kira, so nanti boleh kira BMI. So yang ni graf ni boleh cari boleh pergi dekat WHO punya website. Okay. Ada graf dia. So dia ada beza untuk lelaki dengan perempuan lah. So yang ni lelaki punya warna biru. Okay. So perempuan punya dia warna pink. Okay. So yang ni graf ni 5 hingga 19 tahun. Okay. Kalau kanak-kanak bawah 5 tahun dia ada graf lain pula. Okay.
So kesimpulan dia, okay, first kali kita kena makan secara sihat. Okay, yang kedua makan pelbagai jenis makanan daripada 5 kumpulan makanan. Okay, so setiap kumpulan makanan tadi itu, contohnya kalau kumpulan bijirin, kita ada pelbagai jenis bijirin, so kita pelbagaikan, okay, kumpulan bijirin kita tu. Okay, yang ketiga, gunakan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia sebagai panduan. Okay, untuk merancang kita punya pengambilan seharian lah. Okay, dan yang keempat, capai dan kekalkan berat badan yang sihat. Okay, so sampai di sini sahaja. Ada apa-apa soalan? So kalau macam contoh ada apa, macam nak dapatkan maklumat pemakanan, boleh pergi dekat website bahagian pemakanan ni, nutrition.moh.gov.my, ataupun boleh ke Facebook Nutritionist Penang. Okay, ataupun boleh pergi Facebook Nutritionist KKM. Okay, untuk dapatkan maklumat pemakanan lah. Ada apa-apa soalan? Pelajar ada soalan tak? Pelajar-pelajar ada soalan tak nak ditanya? Kemusykilan? Fatin? Ada soalan tak? Tak ada. Tak nak. Semua faham Ya. Nur Syaza ada soalan tak? Pei Ching ada soalan? Okey, saya ada satu soalan pun saya nak tanya. Untuk penyakit diabetes ni kan, adakah ia akan menyerang kepada golongan tertentu saja? Maksudnya orang dewasa ke atas, ataupun ada tak kanak-kanak yang ada penyakit diabetes? Diabetes kanak-kanak pun ada juga. Ada juga Diabetes dia ada dua jenis, type 1 dengan type 2. Okay, so kalau yang selalunya kalau kanak-kanak yang type 1 tu, selalunya kalau yang type 1 tu dia dari kanak-kanak lagi lah. Maksud dia insulin dia tak ada. So dia perlu perlu ambil insulin tu lah. Okay, so dia dapat diabetes tu daripada mana? Maksudnya daripada genetik ke ataupun macam mana tu? Mungkin genetik juga. Genetik. Yang pasti ada genetik lah. Faktor lain saya tak pasti. Sebab saya pernah ada bekas pelajar saya, masa tu dia umur 16 tahun, saya terperanjat, dia kata dia ada diabetes. Saya terperanjat tu, umur 16 tahun ada diabetes. Tapi ada yang dia tu lah ada dua jenis, satu type 1, satu type 2. Kalau type 2 tu dia lebih kepada gaya hidup. Kalau type 1 tu dia macam semula jadi dia tak ada dalam badan dia tu insulin. Insulin dia tak ada. Kalau type 2 tu gaya hidup lah. Kalau selalu ambil makanan yang high fat, high sugar, tak aktif, sedentary semua tu, dia akan risiko untuk dapat jugalah. Kalau terlalu ambil banyak terlalu ambil pengambilan yang tinggi gula semua tu. So maksudnya dia maksudnya peringkat remaja pun ada risiko untuk kena diabetes lah. Betul. Saya pernah jumpa juga yang sekolah rendah pun ada juga. Tapi dekat Malaysia ni dia tak membimbangkan tak untuk yang bahagian remaja yang ada penyakit diabetes? Sebab itulah sekarang ni macam penyakit tu lagi senang. Macam prevalence dia makin meningkat. So kalau kita tengok pengambilan makanan seharian pun sekarang ni pun banyak yang high calorie. Macam contoh kalau air manis tu senang dapat, makanan fast food, makanan proses, semua tu pun dia boleh menyumbang kepada itulah risiko untuk mendapat penyakit-penyakit macam tu. Kalau nak ambil makanan tu, risiko dia lagi tinggi lah kalau kita tak kontrol. Okay, pelajar-pelajar ada soalan tak? Ada soalan lain tak? Okey, saya daripada pihak SMK Simpang 4, Persatuan PVMA, Penyediaan Pembantuan Makanan, ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada dua penceramah kita, iaitu Puan Siti Syamira Muhammad Mastam dan Puan Nurliana binti Saidin, kerana telah banyak berkongsi ilmu-ilmu baru untuk kami lah sebagai orang yang terlibat dalam bidang makanan. Dan diharapkan ilmu yang dikongsikan kami akan dapat gunakan nantilah untuk kehidupan seharian dan untuk pembelajaran kami lah. So setakat sini saya dahulu saya mengucapkan terima kasih buat kedua-dua penceramah kita, dan insya-Allah kalau ada diberi peluang lagi saya akan menjemput
puan-puan lah untuk datang ke sekolah kalau kita boleh bersemuka untuk memberi tajuk ceramah yang lain lah. Ya. Okay. Terima kasih puan. Okay, sekian saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.